بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini pada surah yang ke-99, surah menyelusuri ataupun menuruti kepada surah Bayyinah yang kita lihat semalam. Hari ini kita berada pada surah Al-Zalzalah, surah Az-Zalzalah bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Baik, Safa apa khabar? Alhamdulillah Ustaz ya. Kita hari ini surah Az-Zalzalah ya. Surah Az-Zalzalah sebagai satu kegoncangan tentang peristiwa hari kiamat yang kita akan lihat bersama pada hari ini. Mari sama-sama kita mulakan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sama-sama kita saksikan apakah ringkasan bagi surah yang ke-99 ini, iaitu daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 melihat kepada kejadian hari kiamat dan keadaan manusia ketika kiamat itu tiba. Diikuti pada ayat yang ke-7 hingga ke-8 balasan atas kebaikan dan keburukan yang dilakukan walau sekecil apapun itu dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita membaca ayat 1 hingga 8 surah Az-Zalzalah, surah yang penting untuk kita memahami bagaimana orang-orang yang benar-benar beriman ataupun yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama Ustaz Tirmizi. Sini Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada pentadabbur kita Ustaz Fazrul yang sentiasa memberikan kefahaman kepada kita semua, berusaha untuk memahamkan kita kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa tuan-tuan? Pasti untuk kita dapat beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, berinteraksi, menjadi ubat kepada kita semua. Alhamdulillah, inilah Al-Quran yang merupakan syifa, merupakan penawar kepada hati-hati kita semua, insya-Allah. Baik, hari ini suratul Zalzalah, goncangan kata Ustaz Faz tadi, mudah-mudahan dapat menggoncangkan hati kita, menggegarkan hati kita untuk kita dapat belajar surah Al-Zalzalah dan mengingatkan kembali kita apakah nasib kita pada ketika itu, saat yang sangat mendebarkan dan mencemaskan kita. Jom kita baca terlebih dahulu ayat pertama hingga ayat yang ke-8 dengan bacaan nahawan, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس
أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 daripada surah Az-Zalzalah, ya, surah yang bermaksud kegoncangan Ustaz, ya. Di dalam surah Al-Baqarah ketika menceritakan tentang kisah Nabi Adam dan juga iblis, salah satu daripada godaan daripada iblis, daripada syaitan di kalangan iblis itu ialah fa'azallahuma syaitan, iaitu syaitan itu menggoda sedikit demi sedikit, menggoncangkan sedikit demi sedikit kepada Nabi Adam, kepada kita umat manusia. Bagaimana goncangan kecil demi kecil itu? Goncangan kecil itu ialah apabila mengajak kepada dosa dan maksiat, bukannya terus besar-besar Ustaz, ya. Mula-mula dia curi dulu satu helai kertas dekat pejabat, kemudian 2 helai, kemudian 1 rim, kemudian 1 kontena, kemudian balak 1 hutan. Itu adalah cara bagaimana syaitan menggoda umat manusia ini untuk berbuat sesuatu dosa di dalam kehidupan. Jadi itu adalah fa'azallahuma syaitan. Di dalam ayat yang pertama ini Allah menyatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, iaitu perkataan yang digunakan ini adalah zalzal, ya, bukan zal, ya, fa'azallahuma tu zal, tetapi sini zalzal. Jadi ini goncangan yang bukan kecil. Kalau sekali fa'azallahuma dia kecil-kecil, tapi kalau zalzal itu goncangan yang besar. Jadi ini merujuk pada apa? Merujuk kepada bumi yang digoncangkan secara besar-besaran. Ini dikaitkan dengan gempa bumi, satu goncangan yang menyebabkan kita tidak boleh berdiri dengan baik lagi. Dan pada waktu peristiwa ini menceritakan peringkat awal peristiwa hari akhirat, goncangan ini adalah satu goncangan yang benar-benar menyebabkan manusia semuanya bertempiaran dan juga tidak stabil. Allah maklumkan dengan perkataan idza pada ayat pertama ini, bukan id. Id ini sesuatu yang pernah berlaku. Idza sesuatu yang akan berlaku, ya, sesuatu yang pasti berlaku. Allah beri maklum kepada kita agar kita menjadi orang yang khasyia rabbah, yang takut kepada Allah, seperti mana ayat akhir surah Bayyinah yang kita lihat pada hari semalam. Jadi ini kaitan di antara surah Bayyinah dengan surah Az-Zalzalah, iaitu untuk manusia yang takut pada Allah, yang akan diberikan syurga. Mereka ini mukhlisina lahuddin, ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang begini akan mengambil panduan daripada surah Az-Zalzalah. Salah satunya ialah khawatir kalau katakan berlaku goncangan, pada waktu itu saya layakkah untuk mendapat ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, apakah yang berlaku ketika goncangan itu? Masih lagi bercakap tentang bumi. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dikeluarkan daripada bumi athqalaha, yang memberatkan bumi. Athqalaha ini apa sahaja yang ada dalam bumi Ustaz, ya. Dari segi fizikal dan juga dari segi spiritualnya. Fizikal mungkin dikeluarkan apa? Mungkin daripada bumi itu ada emas yang selama ini orang kejar. Selama hari ini ada petroleum, ada permata. Semua perkara itu akan dikeluarkan. Dalam masa yang sama akan dikeluarkan apa? Manusia daripada muka bumi ini. Ya, manusia yang ditanam, yang mati ketika berlaku peristiwa ini. Maka apakah yang berlaku bila manusia bangkit dan melihat emas Ustaz, ya? Emas bertimbun-timbun, permata bertimbun-timbun itu, pada waktu itu waqalal insanu malaha, berkata manusia, ya, setiap manusia, maksudnya kita ini setiap manusia, bukan secara umum, tapi setiap manusia akan cakap malaha, apa ni, ya. Walaupun kita sudah pun diperkenalkan tentang hari kiamat, tetapi bila dah sampai kepada hari yang penuh kegoncangan dan juga penuh dengan kekalutan ini, maka pada waktu ini emas ke petroleumnya semuanya tak diendahkan. Dan pada waktu ini setiap manusia terkejut dan bertanya sampai terlupa. Perkataan al-insan itu maksudnya manusia yang mudah lupa. Dia terlupa bahawa inilah
hari kiamat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah perkara yang menakutkan kepada kita, sehingga kan kalau kita baca surah ini Ustaz ya, dalam solat kita imam baca, ini adalah sebagai satu pandangan back to the future ya. Kita perlu beriman kepada perkara yang akan berlaku, bahawa ini bumi akan goncang dan akan mengeluarkan apa sahaja yang ada dalamnya termasuk kita, dan manusia akan tertanya-tanya. Dan pada waktu itu bila tertanya-tanya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada ayat yang keempat, pada hari itu ya, pada hari itu. Pada ayat pertama Allah telah nyatakan idza, apabila, tetapi bila Allah mengulangkan yauma idzin, pada hari itu, ini sebagai satu tanda penegasan kemarahan Allah Ustaz ya, pada ada orang yang masih lagi terlupa. Dah berlaku depan-depan mata pun boleh terlupa, apatah lagi bila kita jauh daripada perkara tersebut sekarang ini. Itu sebabnya Allah yang amat penyayang menegur ya, mengingatkan kita dengan penuh perhatian, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ini yang menakutkan Ustaz. Bumi akan menceritakan segala beritanya. Dekat sini ada orang yang sujud, dekat sini ada orang buat dosa, dekat sini ada orang baca Quran, dekat sini ada orang mengutuk Quran, ada orang yang menipu, apa sebagainya. Semua khabar-khabar yang ada yang dibuat oleh manusia di atas muka bumi ini akan diberitahu pada hari tersebut. Inilah CCTV lain. Biasanya orang cakap CCTV Ustaz ya, orang cakap CCTV daripada malaikat kiraman katibin yang mencatat. Tetapi ada satu lagi CCTV daripada bawah tempat kita berpijak ini, akan juga memberitahu, menceritakan segala berita tersebut. Dan bi anna rabbaka auhalaha, mengapa bumi buat begini? Kerana itulah yang diwahyukan ataupun telah diperintahkan oleh Allah kepada bumi ini. Sehingga kan bila kita baca surah ini, kita tengah duduk Ustaz ya. Sekarang ini tuan-tuan sedang duduk di atas sofa. Kita tahu sofa ini di atas bumi. Kita tahu bahawa bumi ini, tempat kita duduk sekarang ini, akan menjadi saksi kepada kita, dan itu adalah wahyu, perintah daripada Allah kepada bumi. Bukannya kita duduk pijak ni free Ustaz ya. Semuanya akan direkodkan. Yang kita doakan, kita akan jadi lebih berjaga-jaga lagi. Kita bersyukur bumi stabil sekarang ini untuk berbuat kebaikan, sebelum bumi ini diperintahkan untuk goncang dan memberitahu segala berita tentang manusia. Kita baca sekali lagi ayat 1 hingga 5 ini ya, daripada surah Az-Zalzalah. Dan kita nak memerhatikan kepada beberapa selekoh tajam, perkara yang perlu kita beri perhatian bagi tuan-tuan yang nak membaca dan nak menghafaz, agar kalau semalam dalam solat Ustaz ya, kalau siapa yang dah hafal ataupun dah baca dalam solat surah Bayyinah, tahniah diucapkan. Hari ini mungkin masa untuk surah baru ya, surah baru untuk kita mula menghafal. Bila masuk zuhur nanti mula baca dan menghayati bahawa ya Allah, aku ingin bumi menjadi saksi bahawa ketika saya berpijak, pijakan itu adalah khabar yang baik. Kita baca sekali lagi ayat 1 hingga 5 untuk kita mengetahui selekoh tajam pada hari ini. Baik, selekoh tajam kita pada hari ini untuk kita berhati-hati sudah pastilah pada ayat yang pertama, iaitu idza zulzilatil ardu zilzalaha, yang kerana ada beberapa huruf zai di situ, iaitu zulzilati, ada dua, dan di hujung ada dua lagi, zilzalaha. Diulang lagi perkataan huruf zai, yang ada 4 huruf zai pada ayat pertama. Cuma awal ayat pertama tu itu huruf za. Jangan kita borong sekali lah, nampak ni iza zulzilatil ardu zilza, semua jadi huruf zai berlaku. Waktu bunyinya sedap pula, goncang kan, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Kena hati-hati. Yang pertama tu adalah huruf zal, huruf za yang kecil itulah, yang hujung lidah mesti kita kena keluar sikit, iza. Selepas tu barulah huruf yang lebih kuat daripada za, iaitu zai, iza zulzilat. Huruf zai tu hujung lidah tak keluarlah, yang berada di belakang gigi, antara gigi bawah dan gigi atas. Maka kita nak pasak lagi sekali ayat pertama hingga yang kelima. Macam Ustaz Fakar tadilah, bumi masih stabil untuk kita beramal sebelum ia digoncangkan. Mudah-mudahan kita semua dapat melakukan amal soleh sebagaimana yang Allah Taala perintah kepada kita, yang dibawa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha
أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah ayat pertama hingga ayat yang kelima daripada surah Az-Zalzalah. Apabila Allah menyatakan tentang kegoncangan ini, sebenarnya ia patut menggoncangkan hati kita Ustaz ya. Dia punya bunyi dia pun dengan huruf zai itu adalah amat menggoncangkan. Tapi dalam masa yang sama ada perkataan idza. Idza itu maksudnya janganlah kita goncang juga Ustaz ya. Itu adalah sesuatu yang kita perlu fahami dengan stabil agar kita membuat persediaan untuk menuju kepada hari kegoncangan ini. Kadang-kadang bila orang goncang Ustaz ya, peristiwa goncang, lepas tu digoncang-goncangkan sampai orang tu pun tak buat persediaan pun. Dia rasa stres saja. Alamak, hari dah dekat, kiamat dah dekat. Jadi saya terasa macam saya nak berhenti kerja, saya nak duduk rumah seorang-seorang, saya nak baca Quran, saya tidak mahu bercampur dengan orang lain. Itu adalah tanda bahawa kita menggoncangkan kegoncangan. Maksudnya ialah kita terlampau stres. Allah menyatakan dengan idza itu dengan lembut Ustaz ya. Idza itu satu perkara yang akan berlaku, tetapi ambil kegoncangan itu dengan kita membuat persediaan terbaik. Apatah lagi bila dinyatakan tadi waqalal insanu malaha pada ayat yang ketiga, manusia bertanya apakah dia? Stres pada waktu itu memang tidak dapat dinafikan, tetapi pada waktu ini cara untuk kita menguruskan stres itu adalah dengan kita membanyakkan amal kebaikan seperti mana dalam ayat yang ke-6, yauma idzini yasdurunna su'ashtatal liyurau a'malahum. Jadi di dalam ayat yang ke-6 ini Allah menyatakan pada hari itu manusia dihalau ya, manusia dihalau ashtata ya, iaitu berbagai-bagai kelompok yang as-sabiqun as-sabiqun, yang amat awal membuat kebaikan, kumpulan maimanah, ashabul maimanah ataupun ashabul masy'amah yang kita sudah lihat di dalam surah Waqiah. Semua ini adalah ashtata, berkelompok-kelompok. Itu sebabnya kita suka Ustaz ya, kalau boleh kelompok yang belajar Quran ini satu kelompok kan, bila sampai di akhirat tuan-tuan yang berada pada hari ini, nanti kalau kita jumpa masa khatam tadabbur Ustaz ya, 8 Oktober nanti satu kelompok kan. Kelompok-kelompok ini kita harapkan adalah kelompok kebaikan yang akhirnya bila sampai di akhirat nanti liyurau a'malahum, yang akan melihat segala amal-amal yang telah dibuat. Itu satu kelompok. Tetapi ada kelompok lain juga ya, maksudnya kalau Allah menyatakan dalam surah Al-Lail sebelum ini, iaitu inna sa'yakum lasyatta pada ayat yang keempat, manusia ini amalannya bercampur-campur ya, pelbagai. Jadi ada orang yang mungkin bahagian kelompok Quran dia okey, tetapi bahagian korupsi ataupun rasuah satu lagi kelompok ya, yang menakutkan pada waktu itu akan dinampakkan segala amal kita. Dan inilah yang kita ingin beri perhatian, membuat persediaan dan membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan sama-sama, iaitu zalzala, iaitu menggoncangkan. 6 kali disebut di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang kita bincang awal tadi, zalzala ini adalah kegoncangan yang besar berbanding dengan zal. Kalau zal fa azallahuma syaitan pada surah Al-Baqarah, kegoncangan kecil itu jika ianya tidak dihormati ataupun tidak dijaga-jaga. Maksudnya kita okey dengan mencuri satu helai kertas di pejabat, ataupun okey mencuri satu sen, ataupun menipu satu perkara. Khawatir yang kecil-kecil itu akhirnya mengundang kepada kegoncangan yang besar bila melihat kepada amal kita suatu hari nanti. Yang kita mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca sekali lagi surah Az-Zalzalah daripada ayat 1 hingga 8 ini, agar bila tuan-tuan dengar ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang telah kita bincangkan, kita sudah boleh ya menghayati apakah maksud di sebalik setiap ayat tersebut. Ayat 1 hingga 8 kita ulang bersama Ustaz Tarmizi. A'udzubillahi minasyaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha
الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah ayat 1 hingga 8 yang moga-moga apabila tuan-tuan mengikuti satu persatu sebentar tadi dan mula menghafal ya, pada ayat yang pertama ada perkataan idza ya, apabila, dan kita tahu apabila itu berlaku pada masa akan datang. Kemudian kita menyambung kepada bumi itu mengeluarkan wa akhrajati, dan manusia bercakap wa qalal insan, dan seterusnya ada yauma idzin, pada hari itu bumi menyatakan ya ataupun mengabarkan berita apa yang berlaku selama hari ini. Dan bila berita ini dikhabarkan, kalau kita masuk berita pun ustaznya, kalau kabar gembira tu okeylah tu, tapi kalau katakan berita penjara, berita kena tangkap, itu adalah satu berita khabar yang amat menakutkan kalau bumi yang memberi saksi kepada apa yang kita lakukan. Jadi kita akan melihat macam mana kita akan menghargai lebih lagi kepada Az-Zalzalah ini. Berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. صدق الله العظيم. Ayat pertama hingga kelima yang kita ulang, mudah-mudahan mampu mengingatkan kepada kita tentang dahsyatnya di hari akhirat kelak, dan muhasabah diri kita sudah pastinya bagaimanakah nasib kita di sana dalam keadaan bumi digoncangkan. Bayangkanlah kalau kita letak sesuatu dalam botol, kita goncangkan, mengikut saja ke mana kita pergi. Bagaimana bumi ni yang Allah Ta'ala cipta, Allah goncangkan, bagaimanakah nasib kita, anak-anak kita ketika itu. Sudah pastilah taqwa, bekal amal soleh yang kita lakukan di dunia itulah yang menjadi penyelamat kita di hari yang begitu dahsyat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita, amankan kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Dan surah ini pasti menjadi pengubat kepada kita semua. Ada beberapa ayat lagi yang akan insya-Allah Ustaz Fas tadabbur, mencungkil, mengeluarkan lagi kepada kita, sahabat-sahabat kita di Facebook, alhamdulillah
mengatakan alhamdulillah Ustaz Fas hari ini nampak surah Az-Zalzalah, selama ni dah hafal, dah boleh baca sebutan zalzal dan sebagainya, tapi hari ini nampak lebih jelas bagaimana nak berinteraksi dengan ayat ini supaya dapat membuat persediaan yang lebih lagi pada hari yang apabila kita manusia yang sangat kerdil berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita nak belajar sikit tajwid sebelum kita nak teruskan. Baik, kita lihat slide kita yang telah kita peringatkan di awal-awal tadi berkenaan dengan ayat yang pertama, iaitu perbezaan antara zal dan juga huruf zaid. Dan sebenarnya beberapa tempat lagi dalam surah ini banyak untuk kita hayati dari sebutan huruf-hurufnya. Sempurnakan huruf za dan zai pada ayat yang pertama yang telah kita sebutkan tadi. Dan kalau kita lihat pada ayat yang keenam, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, ada huruf yang tebal yang berbaris di atas, selepas itu ada huruf waw yang mati. Banyak berlaku di kalangan pembaca apabila sampai pada ayat yang keenam ini, liyurau a'malahum dibaca liyurau a'malahum, dibaca apa? Liyurau. Huruf ra baris atas semua orang boleh sebut ra tebal, kita tak sebut ra, kita sebut ra. Tapi bila ada waw mati, ni selekoh tajam. Ni kena hati-hati supaya kita tak sebut liyurau a'malahum, ramai yang baca. Yang kedua, huruf waw yang mati tu tak mati betul-betul, seolah-olah macam baris liyurawa, jadi tak bunyi bunyi wa malahum. Di situ imam kita membaca jelas dimatikan waw itu. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Jangan kita baca a'malahum. A'ma tak boleh, a'ma dibuka mim tu dibaca dengan nipis. Begitulah ayat-ayat Al-Quranul Karim ni. Ada ketika bila kita baca secara murattal, kita baca beramai-ramai. Ada ketika ayat Al-Quran cukup seorang yang baca, yang lain mendengar. Sebab mendengar itu konsep tadabbur, kita dapat menghayati makna. Kalau sama-sama kita baca, mungkin dalam keadaan ada ketika situasi kita baca ramai-ramai. Ada ketika bila Ustaz Fah minta saya pasak, saya baca mungkin dengan mujawad lebih perlahan, kita perhatikan makna. Sebab tu ada ayat Al-Quran, bila dibaca ayat Al-Quran, hendaklah kamu dengar dan diam. Itulah konsep kita nak berinteraksi dengan Al-Quran yang Ustaz Fah selalu pesankan kepada kita. Bila Al-Quran dibaca, dengar betul-betul. Kalau dengar lebih kurang lah. Tapi kalau dengar betul-betul, macam mana Ustaz Fah? Ya, betul Ustaz ya. Jadi itu terima kasih ucapkan pada Ustaz Tir untuk sama-sama kita melihat kepada selikoh-selikoh tajam tadi itu. Satu, bila kita dengar elok-elok, kita dapat tangkap mungkin sekali dua kali Ustaz ya. Dia masuk ke dalam hati kita, itulah yang kita akan baiki. Dan selepas itu bila kita menghafaz, membaca dalam solat kita itu, dia tepat Ustaz kan? Dia dapat tepat. Kalau tidak, masa baca tu pun lebih kurang saja. Jadi ketika menghafal itu, kita dengar pun tadilah kalau Ustaz menyatakan tentang liyurau a'malahum itu jadi liyurau a'malahum ya, pasal nak bolok ya, dia rasa-rasa macam dia Arab kan, dia nak masuk semua sekali, ada sengau-sengau sekali. Rupanya yang sengau dengung itu kena tempatnya. Kalau yang tak tahu dia kata ni Arab ni. Pasal dia selalu dengar Masjidil Haram tu ada dia punya dengung tu, dia sengaukan bunyinya. Rupanya itu bukan makhraj yang tepat. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita mendalami, dan surah Al-Zalzalah ini ketika kita baca, kita akan nampak dia seperti lebih kurang je Ustaz ya. Antara satu ayat kepada satu ayat yang lain. Jadi apabila kita mula memahami ayat pertama berkaitan dengan kegoncangan, kemudian dikeluarkan wa akhrajatil ardu athqalaha, kemudian manusia bercakap apakah yang berlaku pada hari itu, akan dikhabarkan segala berita apa yang telah berlaku di atas muka bumi ini. Cuba kita bayangkanlah ya, 1400 tahun ini daripada nabi kepada kita, tetapi kalau daripada awal dahulu kejadian bumi ini, betapa banyaknya berita yang akan dikhabarkan oleh bumi, laporan-laporan yang akan dikeluarkan. Dan pada waktu itu yauma idzin ya, pada ayat yang ke-6 itu, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Manusia berkelompok Ustaz ya, berkelompok-kelompok untuk melihat amalannya. Ya, ada yang kata di kalangan ulama kata bahawa kalau orang yang
as-sabiquna sabiqun itu satu kelompok. Tapi ada juga yang menyatakan kalau dia berkelompok itu ketika dia satu masa kelompok itu melihat kepada amal dia berkaitan dengan Quran, dia rasa wah amat bergembira. Tetapi bila dia tengok amal lain pula itu tidak mencapai markah lulus, ya, solatnya mungkin tak lulus ataupun dari segi tugas dia sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu tidak lulus, maka itulah yang akan menggetarkan. Jadi sebabnya pada ayat yang ke-7 ke-8 ini Allah menceritakan tentang keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bagaimana Allah menyatakan famay ya'mal mithqala zarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala zarratin syarran yarah. Ada dua ayat di situ, mula dengan fa Ustaz, ya, kemudian wa. Ini kalau menghafal ni khawatir nanti yang ayat 7 jadi waman kan. Dia kena fa dulu, iaitu kesan daripada proses didengarkan. Mula-mula bumi beritahu, kemudian akan nampak segala catatan amal kita, ledger amalan kita, iaitu ada yang baik, ada yang tak baik. Siapa yang beramal dengan perkara famay ya'mal mithqala zarratin khairan yarah, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, nescaya dia akan melihat balasannya. Ini kebaikan Ustaz, ya, kebaikan akan nampak. Jadi apa kepentingan ayat ini? Ini menunjukkan satu, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibn Jauzi, dia katakan bahawa barang siapa yang beramal sedikit maupun banyak, semuanya itu akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pandang kecil amal kebaikan, jangan pandang kecil dosa yang kita buat. Itu kesannya Ustaz, ya, bila kita memerhati kepada ayat yang ke-7 ini. Dan kesan daripada situlah kita akan menghargai semua peluang-peluang kita berbuat kebaikan. Dan kalau nanti besok kita akan belajar daripada surah Al-Adiyat insya-Allah, di mana Allah menyatakan satu kita nampak, tapi yang keduanya ialah wahussilama fis sudur. Ini yang kita akan tengok besok, ialah kualiti kepada apa yang kita buat. Kadang-kadang kita buat banyak Ustaz, ya, sedekah banyak, tetapi rupa-rupanya bila disemak-semak balik, ia tidak ada timbangan, ya, tidak ada timbangan berat di akhirat sebagaimana dalam surah Qari'ah yang kita akan belajar pada hari yang seterusnya. Jadi ayat-ayat surah ini dia saling berkait, dan inilah yang kita nak baca sekali lagi ayat 7 dan 8 untuk kita melihat yang baik akan dinampakkan, yang buruk walaupun sebesar zarrah ataupun kuak, ya, mungkin istilah yang lebih kecil lagi pun akan dinampakkan. Kesannya ialah apa? Bila kita baca ayat ini, kita akan bergegar Ustaz, ya, bergegar hati kita, kata ya Allah, kalau aku buat dosa ni sepatutnya aku rasa bersalah, dan kalau aku buat kebaikan ini aku akan rasa amat bersyukur kepadamu ya Allah. Ayat 7 dan 8 kita baca sekali lagi untuk kita lihat apakah maksud di sebalik ayat 7 dan 8 ini. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fazrul yang mencerahkan kepada kita lagi ayat surah Az-Zalzalah yang kalau kita baca makna pun mungkin mencabar juga untuk kita faham perkataan-perkataan. Dan alhamdulillah ayat 7 8 ni ketika semua orang dah biasa dengar, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dibaca secara sipitah lalu pun kita boleh faham, dibaca secara mujawab pun kita faham dah makna secara asas literal tu satu persatu. Namun sudah pasti ada tadabbur yang mendalam untuk sama-sama kita dapat sama-sama kita hadam pada ayat 7 dan ayat ke-8 ni. Saya akan baca dengan perlahan-lahan, sama-sama kita perhatikan sebutan. Bila sebut ya'mal, orang dah nampak dah beramal. Mithqala dzarrah, nampak dah sebesar zarrah, khairan kebaikan dan sebagainya. Dan ayat 7 ke 8 tu perkataan demi perkataan tu, walaupun tak belajar bahasa Arab sangat, tapi dah nampak perkataan makna-makna tu bila disebut dalam bacaan ayat Al-Quran Al-Karim. Jom kita baca sama-sama, kita hayati. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا
Surah Al-Azim, itulah dua ayat daripada ayat yang ke-7 dan ke-8 ya. Kalau katakan dari segi bacaan Ustaz ya, mungkin apakah perkara yang perlu diberi perhatian? Nun bertemu ya dekat situ, kemudian tanwin bertemu kha, kan biasanya terdengung pada tempat yang salah kan. Betul. Mungkin Ustaz boleh kongsi. Baik, di sini dia sebut ada dengung yang tak dengung. Pertama sekali famay ya'mal, nun bertemu dengan ya, yang mana huruf nun tu dimasukkan ke dalam ya. Hukum dia apa? Sahabat-sahabat sekalian boleh jawab di ruangan FB. Hukum dia adalah idgham. Idgham apa? Idgham ma'al gunnah. Yang mana huruf nun tu dimasukkan ke dalam ya atau masuk di idgham. Idgham maksud dia apa? Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Dalam sini memasukkan nun mati itu ke dalam huruf ya beserta, bukan kemudian gunnah. Kalau kemudian gunnah jadi macam ni, famay tu kemudian. Tapi disebut ma'a beserta, macam fa inna ma'al usra, beserta. Maksud dia mula sekali, berakhir sekali. Maksudnya bermula nun masuk dalam ya tu sekali dengan gunnah, begitu. Apa dia sebut? Yabda'ani ma'an wa yantahiyani ma'an. Mula sekali, berakhir sekali. Dengung. Faman ya'mal. Jangan famay, itu semata-mata masuk ya, tak masuk hidung. Sebab gunnah tempat dia di hidung, bukan di mulut. Famay masuk kemudian tak boleh. Dia kena masuk sekali. Masa kita masuk, mulut kita masuk dalam ya, mulut tempat ya, nun masuk ya. Gunnah, nun tempat kita gunnah. Idgham ma'al gunnah. Faman ya'mal, faman ya'mal, ataupun dia masuk hidung lebih, dia tak masuk sangat ya. Faman dia main hidung lebih pula. Jangan, dia kena 50-50, sama banyak masuk ya dan masuk hidung. Faman ya'mal, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dzarratin ada nun juga, nun mati juga pada tanwin, tapi tak boleh kita panjangkan gunnah. Situ dia baca sebagai izhar kan, izhar halqi. Dzarratin dzarratin khairan yarah. Khairan boleh dengung. Sama juga idgham ma'al gunnah, tanwin masuk ke dalam ya. Jadi hati-hati jangan tertukar pula yang mana khairan yarah, yang mana syarran yarah. Mana kalau kita faham makna, mungkin sukar untuk kita tertukar dekat situ. Jangan khairan ke atas, syarran kat bawah. Jangan tertukar di antara dua itu. Wallahu a'lam safah. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tir ya, menjelaskan bagaimana cara bacaan. Dan kalau kita nak menghafaz Ustaz ya, yang awal itu tidak ada dengung ya. Dzarratin khairan yarah. Mudahnya ialah perkara kebaikan ni jelas Ustaz. Ya, jelas. Jadi dia tak ada bercampur-campur aduk lah. Ya, kalau perkara yang syar ini dia bercampur-campur aduk. Jadi bila kita menghafal pun di hujung itu dzarratin syarran yarah ya, iaitu dia ada dengung di kat situ. Dia ada apa, masuk-masuklah kat situ kan. Jadi awalnya kebaikan dan selepas itu keburukan. Dua-duanya walau sekecil mana pun ia akan dinampakkan. Kalau istilah yang digunakan sini mithqal, yang kita faham kat sini daripada perkataan thaqala, inilah yang dikhabarkan oleh bumi pada ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha. Maksudnya Ustaz ni, maksudnya ialah selain daripada emas, petroleum, apa-apa sahaja secara fizikal di atas muka bumi ini, rupanya bumi ini bila ada orang buat baik, ada orang buat tak baik, dia adalah athqal, satu pemberat kepada bumi. Bumi suka kepada dipijak untuk beribadah pada Allah SWT. Pasal itu fungsi dia. Tetapi kalau katakan ada orang berpijak di atas muka bumi ini untuk melakukan syar ataupun perkara-perkara buruk, maka itu adalah satu perkara yang akan dikhabarkan, yang menyeksa kepada bumi ini sendiri, kerana bumi ini memang kita maklum dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi tempat ibadah kepada seluruh manusia. Jadi inilah dua ayat daripada surah Az-Zalzalah. Dan apabila kita melihat dua konsep ini ya, yang kecil pada kebaikan pun akan dinampakkan, yang buruk pun akan dinampakkan. Perkara baik Ustaz ya, bila kita tengok buku amalan kita nanti banyak kebaikan ditulis, kita kena rasa apa?
kita akan rasa bersyukur sangat Allah terima amal kita, Ustaz. Terima amal kita. Pasal cabarannya ialah apa? Dalam satu hadis yang dibawakan oleh Anas, sesungguhnya Rasul bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seorang mukmin, kebaikannya akan dibalas berupa rezeki di dunia dan di akhirat akan mendapatkan pahala. Adapun orang kafir, ia akan diberikan balasan kebaikannya di dunia dan ketika sampai di akhirat ia tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Nak menunjukkan bahawa sampai dekat akhirat, orang yang dah derma, Ustaz, di kalangan orang yang tidak beriman, tengok-tengok tak ada dah. Allah tak terima perkara tersebut, Allah balas di dunia sahaja, tidak sampai ke akhirat. Kerana balasan di dunia ini hidup boleh sampai berapa tahun, Ustaz? 60-70 tahun. Dapat banyak mana bonus sekalipun 60-70 tahun saja boleh guna, tetapi kalau katakan dapat ganjaran di akhirat, itulah yang kekal selama-lamanya. Jadi itu lebih berbaloi. Tetapi dia memerlukan orang yang bijak. Orang yang bijak inilah yang semalam kita sudah lihat daripada surah Al-Bayyinah, bagaimana orang yang bijak itu bila dia beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, ikhlas kepada Allah dan lurus hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Pasal dia nakkan agama yang betul-betul qayyimah ini, dan bila qayyimah ini dia akan kekal, bukan sekadar ganjarannya di sini tetapi ganjarannya sampai ke sana, sebagaimana dalam ayat 8 surah Al-Bayyinah yang kita hafal ataupun baca semalam, iaitu khalidina fiha abada. Kita nakkan kalau boleh ganjaran kita ni kekal, Ustaz, tak nak kalau katakan kita dapat makan contohnya, tapi makan dapat sampai 70 tahun saja, sampai di akhirat nanti tak dapat dah. Kalau semalam kita lihat ayatnya ialah fi nari jahannam khalidina fiha, iaitu kekal di dalam neraka Jahannam, dan itu adalah amat-amat menyeksakan. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, peka dengan tanda-tanda kiamat dan segera beramal dengan kebaikan. Itu perkara pertama, kita membuat persediaan. Yang kedua, pupuk dan semai kebajikan selagi berada di atas muka bumi ini, kerana muka bumi ini menjadi saksi ke atas segala kebaikan, dan apabila kita berbuat dosa, perkara buruk, cepat-cepat kita memohon ampun agar bumi tidak menjadi saksi keburukan kita. Yang ketiga, berusaha setiap hari untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan, kerana itulah tanda kita ini amat sensitif. Di awal surah Zalzalah perkara yang besar goncang, di hujung surah Az-Zalzalah Allah bercerita tentang atom ataupun quark, zarrah, untuk kita perhatikan kerana ianya amat bernilai di sisi Allah liman khasyiya rabbah. Kita berdoa bersama insya-Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Quran wa akrimna bil Quran wa nawwirna bil Quran. Ya Allah, muliakanlah kami dengan Al-Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Ya Allah, cahayakanlah kami dengan Al-Quran. Ya Allah, adabkanlah kami dengan adab daripada Al-Quran. Akhlakkanlah kami dengan akhlak dari Al-Quran. Ya Allah, sembuhkanlah kami dengan Al-Quran. Ya Allah, syifatkanlah kami dengan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami ahlul Quran. Janganlah kau putuskan hubungan kami dengan Al-Quran. Ya Allah, janganlah kau putuskan hubungan kami, hati-hati kami dengan Al-Quran. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan kalam-Mu. Ya Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ya Allah, permudahkanlah hisab kami. Ya Allah, permudahkanlah buku catatan amalan kami. Ya Allah, beratkanlah timbangan mizan kebaikan kami. Ya Allah, ya Allah, bila kepada kami kebaikan seluruhnya dunia dan hari akhirat. Ya Allah, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita dan terus kita menjadi orang yang amat sensitif dengan amal kita, dan kita cepat-cepat kita memohon keampunan agar bumi tidak menjadi saksi kepada keburukan kita, dan Allah menerima segala amal kebaikan kita menjadi khairul bariyah. Sama-sama kita gunakan peluang pada hari ini untuk sama-sama menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform kita membina kesedaran sensitiviti masyarakat kepada kebaikan, dan terus Al-Quran menjadi panduan. Kita bertemu lagi dalam surah baru pada hari esok berkaitan dengan kuda perang yang tangkas di medan. Kita sama-sama ikuti My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.